Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ukhuwah, salam penuh kasih sayang. Kita bersama lagi di dalam Follow Me Dr. Har episod yang ke-45. Dalam bulan ni, ya, sementara bulan Syawal ni sempena bulan yang penuh barakah ini, kita bincangkan tentang aspek menguruskan kepelbagaian, ya. Dan dalam episod yang lalu Dr. Har telah bincangkan tentang definisinya. Itu kepelbagaian adalah nama lain baginya adalah kerencaman atau kemajmukan, iaitu dalam satu kelompok, ya, manusia tu ada banyak, ya, ciri-ciri yang boleh dikatakan persamaan, ya, antara seorang individu dengan individu tu yang lain di dalam kelompok tu, tetapi ciri-ciri tersebut juga menjadi perbezaan dia dengan orang lain di dalam kelompok tersebut. Jadi bila ada, ya, persamaan perbezaan, ya, yang begitu rencam, kita panggil dia sebagai kepelbagaian, ya, di dalam satu kelompok manusia itu, ya. Dan Dr. Har terangkan juga tentang jenis-jenis kepelbagaian yang ada, kategorinya. Yang paling asas adalah personality, ya, yang itu paling sukar, ya. Kadang-kadang kita walaupun mungkin adik-beradik, ya, kembar, ya, mungkin berbeza lahir hanya 5 minit berbeza saja, rupa paras mungkin walaupun mungkin tak tahu, ya, mana satu yang kakak, mana satu yang adik, ya, atau yang satu yang abang, mana satu yang adik, tapi personality-nya tetap berbeza, ya. Yang jadi itu antara kepelbagaian yang paling asas yang perlu kita tangani, ya. Kerana di situlah sebenarnya, ya, merupakan asas kepada keharmonian kita hidup bersama, ya, di dalam keluarga, ya, di dalam rumah tangga, kejiranan, ya, dan seterusnya komuniti. Okey. Kemudian adanya dinamakan sebagai kepelbagaian dalaman. Yang ini adalah ciri-ciri yang kita tidak pilih pun, maknanya kita dilahirkan dengan ciri tersebut, ya, maknanya sama ada kita lelaki atau perempuan, lahir, ya, menjadi anak kepada kedua ibu bapa kita, ya, kita tak boleh nak pilih pun, ya. Dan warna kulit kita, bangsa keturunan kita, ya, dan juga mungkin dari sudut keupayaan fizikal dan juga mental kita, ya. Dan ada kepelbagaian luaran, ya. Selepas daripada itu adalah ciri-ciri atau sifat-sifat perkara yang kita pilih sebenarnya, ya. Macam contohnya status pendidikan, ya, tahap pendidikan yang nak kita capai, ya. Sama ada nak setinggi boleh sampai ke PhD, ya, bukan cukup dengan satu, mungkin nak 2 dengan 3 PhD lagi. Itu semua pilihan kita. Ada yang mungkin kata tak apalah, saya cukuplah dengan diploma ni, atau cukuplah saya dengan SPM ni saja, ya. Jadi itu adalah pilihan kita. Ataupun kalau nak berkahwin atau tidak, nak berkahwin dengan siapa, kita mungkin ada, dia tahu 4 bahasa, nak pilih bahasa mana yang menjadi bahasa kebiasaan kita, ya. Kita mungkin boleh tinggal lahir di satu negara tapi kita, ya, memilih untuk tinggal di negara yang lain. Itu semua adalah, ya, kepelbagaian dari sudut luaran, ya. Maknanya boleh kita lihat ini adalah pilihan-pilihan kita dalam kehidupan kita, ya. Walaupun, ya, tak dinafikan bahawa kadang-kadang pilihan itu bergantung juga kepada kepelbagaian dalaman, ya. Mungkin kebetulannya kita, ya, daripada kelompok wanita contohnya, dan dalam kelompok kita tu mungkin wanita tidak dihantar bersekolah tinggi, jadi tak ada pilihan lain lah, ya. Semua wanita hanya tahap darjah 6 ataupun tingkatan 5 sahaja contohnya, ya. Jadi itu sebenarnya ada juga kaitan dari sudut pilihan tadi tu, ya. Dan akhir sekali adalah dari sudut kepelbagaian kedudukan kita dalam organisasi, ya, terutamanya bila kita berada di dalam satu organisasi kerja ataupun, ya, ada jawatan-jawatan tertentu, kita nak jadi yang bos ke, ya, di pihak pengurusan ke, atau kita nak jadi staf bawahan saja, itu juga adalah kepelbagaian, ya. Jadi mungkin banyak lagi, dan pada minggu lepas kita bincangkan tu sesuailah dengan suasana kita sedang beraya ni, tu jangan lupa tentang kepelbagaian politik, ya, kepelbagaian agama, ya, kepelbagaian cara hidup kita, kepelbagaian dari sudut mungkin cita rasa kita yang berbeza, ya. Ada orang suka sangat rendang, ada orang tak mau pun makan, ya. Mungkin dia tak sukalah yang lemang ke ketupat semua tu, dia nak laksa Johor saja contohnya. Itu semua kepelbagaian juga, ya, yang memang akan ada implikasinya kepada interaksi kita dengan orang lain dan orang lain dengan kita. Jadi dalam slot kali ini, sebagai biasa, Dr. Han memang akan pada, ya, episod yang kedua, ya, selepas kita bincangkan tentang pengenalan adalah mengapa kita harus menguruskan kepelbagaian ini. Tak boleh ke kita, ya, ikut masing-masing lah kan, ya, masing-masing kita saja nak ikut macam mana, ya. Jadi
Sebenarnya macam yang Dr. Han nyatakan dalam episod yang lepas, menguruskan kepelbagaian ini perlukan latihan ya, kerana dia adalah satu kemahiran khusus, dan khususnya pada kita ya, dalam yang hidup di dalam masyarakat yang majmuk ini ya, di dalam masyarakat kita ada begitu banyak kepelbagaian. Di samping kepelbagaian yang memang ya tadi personality dan sudut dalaman itu, kita ada juga banyak dari sudut ya, yang mana kepelbagaian dalaman itu memberi implikasi ya kepada suasana luaran kita juga ya, pilihan kita, mungkin ada kota-kota tertentu, polisi-polisi tertentu, ya banyak bergantung kepada mungkin warna kulit kita ya, ataupun etnik dan ras kita ya, kelompok dari mana kita dilahirkan, adakah kita kelompok majoriti atau minoriti. Jadi sangat perlu ya untuk kita belajar menguruskan kepelbagaian ini. Jadi Dr. Hara ada 5 sebab ni mengapa kita perlu menguruskan kepelbagaian. Yang pertama ya, didapati bahawa sifat fitrah manusia ini ya, sememangnya dia tak suka kepelbagaian. Ya, dia sebenarnya tidak selesa ya dengan kepelbagaian kerana itu mengancam dia punya dia boleh dikategorikan sebagai satu perkara yang mungkin memberikan, membawa bahaya dan juga ya yang boleh mengganggu gugat ketenteraman dan juga keselamatannya. Dan untuk itu ya, dalam konteks ini sebenarnya ya otak kita manusia ni ya, dia ada bahagian-bahagian tertentu ya, yang paling asas adalah otak primitif ya, yang mana kita kongsikan otak primitif ini dengan semua ya haiwan bertulang belakang, yang mana otak primitif ini dia menjaga ya aktiviti organ tubuh badan kita secara autopilot. Maknanya macam contoh bernafas, kita tak perlu ya nak ingat nak kita ni tengah sedut nafas, hembus nafas ya, kita just ya, teruskan saja. Yang itu semua yang secara automatik, autopilot tu berada di bahagian otak primitif. Kerana dinyatakan juga otak ini sebagai otak reptilia ya, sebabnya inilah otak ya haiwan liar ya, yang mana dia hanya mementingkan ya kalau dari sudut bahasa orang putihnya dengan izin 5F ya. Pertama, fit. Dia hanya ya tahu macam mana nak makan saja. Yang tu tak payah ajar makan ni ya, kita tahu nak macam nak letak makan dalam mulut, nak cari makanan apa yang kita boleh makan ya. Yang keduanya, fornicate ya. Itu adanya hubungan kelamin. Yang itu pun tak perlu diajar ya. Yang jantan tahu saja macam mana dia nak berkopulasi dengan haiwan yang betina ya, hingga akhirnya menghasilkan anak-anak. Itu semua autopilot tu ya. Yang ketiga adalah flight, lari. So yang ini ni ya, dia banyak bergantung kepada yang kepelbagaian ni lah. Jadi bila dia ya, dia nampak ya ada satu lagi mungkin ya binatang datang dekat dengan dia, tetapi tak macam dia ya, mungkin dari sudut saiznya, dari sudut cara dia bergerak, dari sudut warna dia, maka ya, dia mula merasa tidak selesa dan dia mula mencari jalan untuk lari daripada ya, haiwan ataupun ya, apa saja perkara benda yang ya, sedang masuk ke dalam kawasan dia tu. So dia lari dulu ya. Dia cuba melarikan diri kerana ya, itu yang kita tengok ya, haiwan-haiwan macam reptilia semua ni kerjanya lari dulu ya, ular dia lari dulu. Tapi kalau dia kita terpijak ekor dia ataupun kita memang cornerkan dia sampai ke satu tujuan dia lari, dia akan fight ya. Mula dia flight, lari dulu. Jadi kalau misalnya dalam keadaan yang terdesak, dia akan lawan kita ya, dengan segala yang dia ada lah. Jadi itu adalah satu kaedah di mana otak primitif itu akan melindungi diri kita. Otak primitif ni sangat-sangat penting ya. Saya bukan katakan kita tak perlu otak ni, tidak. Otak primitif ni yang Allah jadikan supaya kita sangat berhati-hati ya, menjaga keselamatan kita ya. Dan saya kata 5F kan, F yang satu lagi ni dia panggil freezing ya. Freezing ni maknanya ada masa kita sangat takut tu, kita tak boleh nak buat apa. Kita macam beku kat situ, tergamam kat situ kan. Yang itu tu semua adalah ya, bila otak ini menguasai ya, otak kita yang rasional pun dia tak boleh nak berfungsi. Ya, jadi dalam konteks kepelbagaian ya, sebenarnya sifat fitrah ya daripada otak primitif ini, dia sangat curiga
yang dia sangat tak percaya dengan sesuatu yang berbeza dengan dia. Itu dia. Maknanya kalau kita ni sebagai manusia contohnya kan, saya ada buat selalu dengan player-player perubatan, saya akan buat satu survey ya. Saya akan katakan, okey, antara nyatakan tahap keselesaan anda apabila berada bersama dengan kelompok di bawah ini. Ya. So tahap keselesaan tu dia daripada skala 1 hingga 5 lah ya. 1 tu amat tidak selesa, dan 5 tu amat selesa. Ya. Jadi mana dia ya? Jadi mungkin dia rasa tidak selesa ya, ataupun yang ketiga tu dia agak selesa atau agak tidak selesa ya. Yang keempat tu dia selesa, yang kelima tu dia amat selesa. Tu dia kena bagikan skill tu. Jadi saya minta mereka cuba memberikan tahap keselesaan itu bergantung kepada kelompok yang mereka ya, yang sedang bersama mereka. Satu kelompok yang lebih muda ya, ataupun yang sebaya, ataupun yang lebih tua. Itu dia peringkat umur. Kemudian mungkin ya kita lihat pula kepada mereka yang ya lebih kaya, lebih miskin ya, sama ya status ekonomi, atau satu lagi yang lebih kaya. Dan yang ketiga dalam konteks pendidikan, sama ada yang lebih berpendidikan, yang lebih rendah tahap pendidikan, yang sama tahap pendidikan, atau yang lebih lagi tahap pendidikan ya. Itu dia lihat dari sudut, dia akan memberikan dia punya jawapan dia. Kemudian saya tanyakan juga, adakah anda selesa dengan mereka yang sebangsa atau berlainan bangsa? Yang ini 2 saja ya. Satu bangsa atau lainan bangsa, satu agama atau lain agama, ya, satu warga negara ataupun berlainan warga negara, ya, satu lagi dari sudut keupayaan fizikal dengan yang kelainan upaya, dan yang satu lagi sama pandangan, sama pendapat, ya, sama ideologi, sama fikrah ataupun yang berbeza. Ya, lain pandangan, lain dia punya cadangan, lain dia punya ideologi dan cara berfikir. Didapati ya, setiap kali saya buat kajian ini, dia memang sama pattern dia. Ya, kita sebenarnya lebih selesa dengan mereka yang sebaya, ya, sama tahap pendidikan dan sama kaya. Itu paling selesa tu. Skor dia 4 ke 5 macam tu. Ya. Satu lagi dengan yang sebangsa, ya, satu janda, satu tadi satu jantina, ya, satu janda, satu lagi ya yang sama dari sudut warga negara, ya, dan satu lagi sama dari sudut keupayaan ya fizikal, dan akhir sekali yang sama dari sudut ya pandangan dan juga pendapat. Yang ini tahap keselesaan pada tahap 4 ke 5. Ya, adalah 4.2, ada 4.3 ya. Ada juga 4.7 yang paling selesa ya. Jadi ini fitrah kita. Tetapi apabila dilihat ya kepada yang berbeza, semuanya tak ada yang sampai 4. Dia 3 ke 4, 3 ke 4 macam tu ya. Dan didapati ya apabila dengan mereka yang tidak satu janda, ya, tidak satu bangsa, tidak satu agama, tidak satu warga negara, tidak sama dari sudut keupayaan fizikal, tak sama pula dari sudut pandangan dan pendapat. Yang ini memang ya kita punya tahap keselesaan sangat menurun. Kita sangat rasa tak selesa. Tetapi kalau kita lihat dari sudut kaya, miskin dan juga tahap pendidikan dan juga umur, kita memang tak selesa dengan orang yang lebih muda, ya, lebih kurang berpendidikan ataupun yang lebih miskin, ya. Tak apa selesa. Tetapi ketidakselesaan ini ya tidaklah sangat-sangat tidak selesanya tu apabila dengan mereka yang lebih tua, lebih kaya dan lebih berpendidikan tinggi. Jadi ni yang saya katakan pada pelajar-pelajar saya, itu sebabnya pelajar sangat tak selesa bersama dengan pensyarah dia duduk dalam lift tu. Kalau boleh cepatlah lift ni terbuka ya, sebab pensyarahnya tu memang selalunya lebih berusia lagi. Yang keduanya memanglah lebih pandai kan ya, dah masing-masing dah ada PhD, dah jadi profesor apa semua. Kita ni pula baru student kan, rasa jauh benar. Yang satu lagi memanglah ya kebanyakan mereka memang lebih kaya lah. Jadi kita sangat tak selesa dengan mereka ni, kalau boleh nak lari. Jadi tu ya, apabila fitrah kita dengan seseorang yang kita tak selesa itu, kita rasa tak selamat. Dan kita rasa zon selesa kita tercabar dan kita kalau boleh nak lari daripada mereka. Jadi itulah yang berlaku kalau kita tidak memahami tentang kepelbagaian ni. Kita lari ke mana? Kita lari kepada kelompok kita. Jadi kita lebih selesa dengan mereka yang yalah sama dengan kita ya.
Bukannya tak boleh, itu satu fitrah, tentu sekali boleh. Terutama kalau siapa yang mungkin berada di luar negara, memang tak sabar kalau raya macam ni kita nak gathering ramai-ramai, nak makan ketupat rendang tu, kalau tidak selalu kita duk makan je lah makanan tempatan yang ada tu kan, sampai nak muak kita kan, kita teringinlah juga rendang lemang. Dan kalau kita tengok masa raya ni ada katalah kedutaan buat ke, semua orang nak datang sebab ada benda-benda yang itu tu, itu keselesaan kita. Tapi kita tahu bahawa kita mungkin mustahil untuk sentiasa berada dalam keadaan ini, khususnya kalau kita berada di luar daripada kelompok kita lah. So itu antaranya sebab kenapa kita kena pandai menguruskan kepelbagaian ni. Kalau tak kita jadi memang kat mana je kita mengasingkan diri dan kita rasa hanya akan berinteraksi bila bersama-sama dengan sama-sama kita saja. Di sini akan berlakulah polarisasi dan oleh sebab itu mungkin kita tak dapat nak membangunkan masyarakat kita bersama-sama kerana setiap kelompok hanya selesa dengan kelompok masing-masing saja. Okey. Dan sebab yang kedua kenapa kita perlu menguruskan kepelbagaian ini adalah tadi tu primitif brain kita yang memang menganggap orang yang lain, orang yang tak sama warna dengan kita, orang yang seolah-olah musuh kita. Yang kedua ini adalah dari sudut cara kita berfikir pula, kita memang ada apa yang dinamakan sebagai kesendengan atau bias. Dia bias ni maknanya dia macam lebih mirip, lebih condong kepada sesuatu tu. Yang dalam konteks ini adalah cognitive bias atau kesendengan kognitif. Dia cara berfikir tu sendiri dah sending. Cara berfikir tu sendiri dah apa orang kata, dah berat sebelah. Dan di sini ni kesendengan kognitif kita ni ataupun cognitive bias kita adalah kita sentiasa selalu dan memang kita rasa sangat wajar bahawa kita ini jauh lebih baik daripada orang lain. Ini sebenarnya satu trait yang penting kalau tak kita mungkin jadi manusia yang tidak mempunyai keyakinan diri, kita mungkin masih lagi duduk di dalam gua kita kalau kita tidak ada rasa bahawa saya I can do this, saya lebih baik daripada orang ni dan saya perlu tunjukkan gitu tapi yang kita bimbang ni di dalam konteks kepelbagaian, tajuk kepelbagaian, kesendengan kognitif ini atau cognitive bias ini akan menghasilkan sikap-sikap yang sebenarnya tidak wajar dan akan menyebabkan kita mungkin menangani kepelbagaian itu dengan cara yang negatif. Maknanya dengan menolak kepelbagaian itu dan membenci kepelbagaian itu hingga akhirnya menghasilkan permusuhan. Itu nanti dah sebutkan pada sebab yang kelima. Jadi yang ini ni dia akan sentiasa merasa saya lebih baik daripada orang lain. Dan yang ni kita tengok daripada kecil-kecil lah, kita tengok anak-anak kita kan, dia selalu ejek orang lain yang tak macam dia. Dan ni selalu kita lihat dalam sekolah rendah kan, mengejek betul tu dah. Kalau misalnya kawan ni mungkin lah putih dia tu yang putih macam balar ataupun albinism maknanya albino, dia jadi memang tak ada pigment melanin ni, so jadi putih semua dengan rambut-rambut dengan ni. Dekat sekolah selalulah kena ejek macam-macam. Kalau dia mungkin terlalu kurus pun panggil cicak kobing. Kalau dia mungkin terlalu mungkin berisi pun dia panggil dia badak. Jadi benda-benda ni apabila berlakunya perbezaan ataupun kepelbagaian tadi tu, dia dilihat sebagai orang yang lebih rendah daripada dia. Dan ini sebenarnya memang ditambah pula dengan syaitan laknatullah yang memang mempunyai sifat ni, wa ana khairu wa ana khairu minkum, maknanya saya lebih baik daripada dia. Wa ana khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya lebih baik daripada dia, maknanya Adam, kerana saya engkau ciptakan dari api dan dia kau ciptakan dari tanah. Tak tahu daripada mana iblis ni, laknatullah ini, dia mendapat idea itu bahawa api itu lebih baik daripada tanah. Jadi tapi itulah dia yang kita pun kalau tak kita selalu rasa kita, dan akhirnya kita caci, kita cerca, kita rendah-rendahkan orang lain itu. Walaupun secara terang-terangan itu memang mengundang banyak masalah. Itu sebabnya kita mesti pandai menguruskan kepelbagaian ni. Atau paling tidaknya pun kita tak cakap bertentangan begitu, tapi kat rumah kita dengan anak beranak kita, kita kata macam-macam lah kelompok yang lain tu, hingga menghasilkan rasa kebencian gitu.
Ya, cumanya kebencian itu kan dizahirkan atau tidak. Kalau kita rasa kita kuat, kita berkuasa, senang hanya kita zahirkan, kita pelekehkan saja dia. Kalau katalah kita tengok dia orang tu sebenarnya majority, kita ni pula minority. Kita baik depan tu lah ya, hehehe, belakang kita masih lagi umpat keji mereka. Jadi so ini dia ya, antara ya kesenjangan kognitif tu tadi, kita merasakan bahawa kita lebih baik daripada mereka. So itu satu sebab. Maknanya bukan saja kita mempunyai fitrah tak selesa dengan lain yang berlainan. Keduanya, kita memang mempunyai cognitive bias atau kesenjangan kognitif ini yang sentiasa memberitahu kita bahawa kita jauh lebih baik daripada kelompok yang satu lagi tu. Apatah lagi kalau misalnya kita dibesarkan dalam keluarga yang juga memberikan ideologi dan cara berfikir begitu. Itu adalah sebab yang seterusnya ya. Baik, yang ketiga pula sebab mengapa kita kena menguruskan kepelbagaian ini, kita dapati bahawa sekiranya kita tidak mempunyai sikap yang betul, maka dengan mudah akan berlakunya selepas kita stereotype kan, kelompok tu macam tu, yang ini pula memang diorang ni perangai diorang, kita juga yang baik kan. Jadi dia boleh membawa kepada dalam konteks diskriminasi, prejudis, makna sikap-sikap berat sebelah ini tidak lagi di kalangan kita sebagai individu, tapi juga diterjemahkan dalam konteks polisi, dalam konteks mungkin adat seharian itu khususnya kalau satu pihak itu adalah majority dan dia akan mendiskriminasi dan menindas pula pihak yang minority. Yang ini memang biasalah sebab kita rasa kuat bila banyak tu. Lain semua orang kita warna macam kita, tiba-tiba ada pula seorang yang lain terus. Itulah yang sangat mudah untuk kita kesampingkan, kita bersikap prejudis. Kalau orang lain tu yang macam warna kulit kita, so kita terus percaya, tetapi mereka ni kita rasa mereka ni memang banyak yang negatif. Kalau ada apa-apa kecurian, ada apa-apa masalah, inilah dia orang dia yang senang mereka ini menjadi dikambing hitamkan. Jadi itu juga salah satu cara yang sangat penting kenapa kita harus mempunyai kemahiran untuk menguruskan kepelbagaian ni. Kalau tak secara naturalnya, apabila kita tidak selesa dengan kepelbagaian, maka kita lebih suka berkelompok, berpolarisasi dibandingkan pula katalah kelompok ni lebih ramai pula daripada kelompok yang satu lagi. Ada pula cognitive bias tadi tu, kesenjangan rasa kita ni lagi baik, diorang ni semua tak. Akhirnya berlakulah perkara-perkara yang macam mengsahkan, kan betul, diorang ni memang macam tu. Kalau misalnya jumpa ular dengan kaum ni, baik bunuh kaum ni daripada ular tu, sebab yang ini ni dia membelit lagi teruk daripada ular. Contoh, kita membuat satu stereotyping, pukul sama rata je semua, bahawa semua orang yang begitu, kelompok ni semua perangainya begini. Ni kelompok ni, kalau kelompok yang ni memang pemalas. Padahal ada yang rajin di situ. Yang ini pula ni semua memang kerjanya nak membelit, nak menipu je, nak dapatkan untung berganda, bukan peduli orang lain. Padahal dalam kelompok tu ada ramai juga yang sangat bermurah hati dan sangat memikirkan tentang kebajikan orang lain. Jadi ni sikap yang ini sebenarnya dia berkaitan, tetapi itulah apabila berlakunya diskriminasi, dan ini yang akan membawa kepada apa yang sangat kita bimbangkan, dia membentuk satu kerangka fikir atau mindset. Mindset yang sebenarnya telah dah fix dah bahawa kelompok dia saja yang baik, kelompok lain itu memang mesti dihapuskan. Contohnya yang ini menyebabkan, ini adalah sebab yang keempat mengapa kita harus sedar bahawa kalau kepelbagaian ini tak diuruskan dengan baik, secara automatik kita membentuk kerangka fikir yang dengan mudah mengatakan bahawa saya lebih ramai, saya lebih baik, kulit saya lebih cerah, saya lebih mulia, saya pilihan Tuhan, orang ni semua boleh kita bunuh. Dia macam tu dah. Jadi oleh sebab tu akan berlakulah eksploitasi dan manipulasi. Dia bukan hanya kerangka fikir dari sudut mereka yang rasa superior tu,
mereka yang menjadi kelompok minoriti contohnya, atau selalu yang sudah berpuluh tahun atau beratus tahun dari sudut sejarahnya pun mereka sentiasa dijajah contohnya ini adalah kerangka fikir terjajah ataupun under siege mentality. Dia sendiri tak yakin dengan diri dia. Dia kata kita kena bergantunglah dengan kita punya penjajah ni. Mereka ni bagus walaupun dia ambil harta kita, tak apa, dia buat sekolah kita sendiri kalau tak mana boleh kan. Nak buat jarum satu pun bukannya pandai kita ni itu juga adalah satu kerangka fikir khususnya bagi mereka yang selalu berada di bawah ini, the victim punya mindset, hingga kadang-kadang dia menjadi sangat bergantung pula kepada kelompok yang dianggapnya sangat hebat tu. Jadi ini semua adalah apabila kita tidak menangani kepelbagaian ini dengan baik. So bayangkan Dr. mengajar dekolonisasi lah dalam falsafah dan isu semasa, untuk mengubah cara fikir itu yang paling lambat adalah sebenarnya cara mengubah penjajahan fikiran. Jadi ini dah dia kalau kita lihat, kita kena mengembalikan keyakinan pada jati dirinya bahawa dia sebenarnya seorang manusia yang istimewa, yang Allah berikan kekuatan dan berikan segala nikmat. Dan inilah sebenarnya kalau kita lihat dalam konteks sirah, apabila Saidina Bilal mendapat wahyu taufik dan hidayah untuk beriman kepada Allah yang ahad itu, yang satu itu, daripada seorang Bilal walaupun dia dengan tubuh badan yang perkasa tu, tapi dengan mentaliti hamba, yang selama ini dia merasa dia seorang hamba, tak mampu nak membebaskan diri dia walaupun dia jauh lebih kuat daripada mungkin tuan dia, tetapi pada hari dia menerima hidayah itu, dia beroleh kekuatan kerana dia tahu bahawa dia adalah hamba kepada Allah sahaja. Dia bukan hamba kepada manusia yang lain. Sebab tu walaupun dibakar di tengah padang pasir tu dengan batu yang panas di atas dadanya pun, dia masih menyebut ahad itu kerana dia sudah memerdekakan diri dia daripada mindset slavery mindset ni, mindset penghambaan kepada manusia ini. Jadi itu juga mengapa pentingnya dalam surat menguruskan kepelbagaian ini, bukan hanya untuk memastikan mereka yang di atas itu untuk sentiasa sedar diri bahawa mereka bukannya boleh melongkat langit itu, tetapi juga untuk membawa mereka yang sentiasa tertekan dan juga mangsa ini ke atas dan akhirnya bertemu pada garis yang orang kata garis di mana kita menjadi abdi kepada Allah tetapi menjadi khalifah di atas muka bumi ini. Di situ adanya takwa, di situ adanya iman, dan kita di situlah sebenarnya harga diri manusia. Jadi sebenarnya menguruskan kepelbagaian ini sangat penting khususnya bagi kita untuk memastikan bahawa kita boleh berlaku adil, saksama sebagaimana yang dikehendaki Allah, kerana itulah juga sifat Allah yang penuh dengan nur, nur keadilannya tu. Dan selagi mana kita tidak mampu menguruskan kepelbagaian dengan bijaksana, maka keadilan itu yang paling tergugat. Ada kelompok yang diperlakukan dengan tidak adil dan itu sebenarnya yang sangat membimbangkan kita. Jadi pada pandangan Dr. Har kan memanglah menguruskan kepelbagaian ni memang sangat perlu untuk kita semua pelajari. Kita tak boleh just biarkan saja kepada keadaan, apatah lagi kalau misalnya adanya kelompok-kelompok khususnya maaf kena cakap terus mungkin atas orang kata atas alasan untuk pecah dan perintah khususnya dalam konteks politik, lebih suka lagi bila rakyat kita ni saling orang kata berjauhan begitu, berpolarisasi agar mudah saja nak ditakut-takutkan. Kumpulan A walaupun dia dah majoriti tapi dimomokkan kumpulan B memang nak ambil semuanya daripada kita ni, maka kita kena pertahankan tak kira lah, kita mesti juga pilih juga orang-orang kita walaupun orang kita tu yang paling korup dan paling tidak bertanggungjawab pun, tapi janji dia orang kita. So yang ini ni sebab sangat mudah untuk dimainkan ini apabila kita tidak mempunyai kerangka fikir yang betul. Akhir sekali, sebab kelima mengapa kita perlu belajar menguruskan kepelbagaian adalah sifat yang tadi itu
adanya cognitive bias, kesenjangan kognitif, menghasilkan stereotyping, kemudiannya berlakunya prejudice, ataupun layanan yang tidak adil, dan berlakunya diskriminasi dalam konteks yang lebih tersusun, dari sudut polisi, dari sudut polisi perjawatan, polisi pendidikan, polisi perumahan contohnya, dan itu akan terus naik kepada tahap yang lebih melibatkan keganasan, sama ada berlakunya hate crimes ataupun jenayah disebabkan oleh kebencian kepada mana-mana kelompok begitu, dan akhirnya boleh berlaku ethnic cleansing ataupun penghapusan etnik, yang merupakan kalau kita tengok piramid tu, di bawah tu banyaklah mula-mula dengan bias kognitif tadi, naik sikit dah jadi prejudice, dah jadi juga diskriminasi, kemudian naik menjadi hate violence, ataupun keganasan disebabkan oleh kebencian, dan akhir sekali yang ujung sekali di atas piramid ini, namakan piramid kebencian ini, adalah genocide, ataupun peperangan yang sememangnya bertujuan untuk menghapuskan satu-satu kelompok manusia itu, disebabkan orang yang musuh yang akan merosakkan itu, dia berpandangan bahawa kelompok yang dia nak hapuskan ni memang tidak sepatutnya, tidak ada hak pun untuk hidup atas muka bumi ni. So itu satu yang sangat besar, dan pada Dr. Har, kita tak mahu itu berlaku di negara kita ni, maka kita ini, khususnya Melayu Muslim ini, mesti betul-betul mempelajari tentang aspek ini dan mempunyai keyakinan bahawa Dr. Har sangat berkeyakinan bahawa keharmonian negara ini sebenarnya terletak di atas bahu kelompok majoriti iaitu orang Melayu dan juga orang Islam. Dan Islam itu sendiri telah memberikan banyak cara, dan insyaAllah dalam episod yang seterusnya kita akan cuba melihat bagaimanakah kita nak menangani kepelbagaian ini, dan bagaimanakah khususnya apakah panduan yang telah digariskan oleh Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah SAW, supaya kita menggunakan menangani dan menguruskan kepelbagaian ini yang merupakan tanda kebesaran Allah dengan sebaik mungkin, dan sebenarnya ajaran Islam itulah yang sangat diperlukan untuk memastikan setiap manusia akan mencapai potensi dia. Dan daripada situ jugalah sebenarnya apabila kita membangunkan manusia itu, akan terbukalah hati-hati ni untuk menerima hidayah Allah itu apabila dilihat bagaimana Islam itu betul-betul membangunkan masyarakat dia. Tapi hari ini ni kita mungkin ada banyak masalah kerana banyak perkara Islam itu dilihat seolah-olah menjadi punca kepada perbelahan, perpecahan. Sebenarnya itu ada sesuatu yang tidak menggambarkan langsung apakah sebenarnya ajaran Islam itu. Jadi insya-Allah marilah kita sama-sama Dr. Har sendiri pun masih belajar lagi, dalam episod yang akan datang kita cuba terokai bagaimana sebenarnya kita akan menangani dan menguruskan kepelbagaian ini sebaik mungkin, sehingga kepelbagaian itu kita tidak lihatnya sebagai liability, ancaman, bahaya, sebagaimana otak primitif kita, tetapi kita melihatnya sebagai satu peluang, ruang untuk kita meningkatkan potensi kita, di sampingnya menjadikan kita hamba Allah yang lebih yakin dengan kekuasaan dan juga kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mungkin Dr. Har dalam konteks ini kita tahu adanya ramai antara kita disebabkan oleh sifat fitrah ni kita membenci kepelbagaian. Itu cara bagaimana manusia secara umumnya berhadapan dengan kepelbagaian. Dia membencinya, ataupun dia sebenarnya memang reject, dia menolak kepelbagaian ni. Dan ini disebabkan oleh pertama dia merasa dia lebih baik lagi daripada kelompok yang lain lagi satu tu, dan ataupun tadi yang macam Dr. kata, dia jadi kelompok yang bawahan, dia sangat merasa perlu mempertahankan kelompok dia, maka tak nak terbuka pun untuk kelompok yang lain. Jadi they are very exclusive sebab mereka rasa sangat vulnerable, mereka rasa sangat tak berdaya lah nak menangani arus pembangunan ke atau arus kemajuan yang ada tu. Jadi tak apalah, kita buat hal-hal kita sajalah. Yang itu tu adalah apabila kita
menolak dan juga membenci kepelbagaian. Ya. Dan dari mana datangnya kalau yang tadi masa sombong bongkak tu memang daripada syaitan laknatullah lah. Ya, dan dia sentiasa merasa itulah cognitive bias dia lah yang paling baik. Ya. Dan of course daripada kelompok yang bawah tadi tu mereka yang ini yang akan berterusan lah ya dia punya hate crime ni. Itu sebabnya kalau kita lihat ya, walaupun selepas puluhan tahun, ratusan tahun ya perhambaan itu dihapuskan secara ya rasminya ya mungkin di benua Amerika Syarikat, tetapi kita tahu ya masih lagi berlaku ya diskriminasi yang ketara apapun alasannya. Dan in fact kalau misalnya kita mungkin berjalan ya di dalam satu shopping membeli belah, kalau kita ni bukan warna putih kulit kita ni ya pakai tulak tudung macam ni atau warna kulit kita mungkin lebih gelap daripada ni ya kita perasan kita ekori sebabnya takut kita ni panjang tangan dan mencuri. Ya itu satu stereotip tu. Padahalnya dia tak tahu kita ni ya agaknya gaji kita memang boleh afford tu semua benda yang ada kat dalam dan diperagakan tu. Tapi dia telah membuat satu tanggapan bahawa kalau orang ni masuk mungkin kebanyakan miskin dan they can afford it, so dia akan masuk untuk mencuri. Ya ini namanya stereotyping. Ya, kalau orang lain tu yang warna kulit dengan sama dengan dia, walaupun memang pencuri pun dia tak begitu ni kerana dia mempunyai stereotip ini tadi. Jadi bayangkan kalau kita terpaksa hidup dalam keadaan begitu. Ya. Yang kedua adalah apabila dia tidak menolak tetapi dia menerimalah, dia accept diversity ni. Kerana yalah dia kata memanglah kita patut hidup bersama macam tu kan. Tetapi sangat superficial kerana dia hanya bertoleransi ya. Toleransi ni datang perkataan tolerate. Tolerate tu maknanya satu benda yang kita sebenarnya tak suka tapi terpaksa kita terima juga. So kita tolerate. Macam katalah panas lah tapi tak apalah saya tolerate lah panas ni. Ya maknanya kita tahankan juga. Begitu jugalah ya ada sikap yang kedua. Ya adalah sikap menerima. Tapi dia mungkinlah lebih baik daripada menolak dan juga membenci, tetapi dia masih tak cukup baik kerana dia hanya memberikan pengiktirafan kepada kepelbagaian itu secara luaran saja. Maknanya dia macam dalam hati dia masih rasa dia lagi baik ya. Dia lagi rasa bahawa orang lain itu ya bangsa lain itu sebenarnya sangat tak dia tak suka sebenarnya tetapi dia buat manis-manis je dalam muka ya. Yang ini ni bahaya kerana dia boleh dengan cepat ya kembali kepada sikap yang pertama tadi, membenci. Ya jadi mungkin di dalam Malaysia ni Dr. Habani kata agaknya banyak antara kita ya dengan rakan-rakan yang tidak seagama, tidak sebangsa ni kita pada tahap ni lah kita mungkin menerima ya, tetapi ya di belakang-belakang tu kita masih lagi ya mengutuk mereka, masih sangat tak percaya dengan ya mencurigai mereka dan seterusnya. Okey, jadi yang ini ni pun Dr. rasa macam bagi sikit je daripada yang pertama tadi, tapi apa yang kita nak bincangkan khususnya di dalam ya, episod akan datang adalah bagaimana kita dua episod akan datang adalah bagaimana kita mungkin ya boleh memupuk satu sikap yang betul di mana kita melihat bahawa kepelbagaian itu adalah satu peluang ya untuk meningkatkan potensi kita. Ianya satu cabaran tetapi ya boleh ditangani dengan baik dan di situ kita melihat bahawa kepelbagaian itulah merupakan kekuatan kita. Macam mana tu daripada satu kepelbagaian adalah satu liability kepada kepelbagaian adalah kekuatan kita. Kalau kita terima yang ini, maknanya negara kita Malaysia ni adalah antara negara yang paling kuat walaupun dia kecil. Kerana semua orang hanya akan membawa ya di atas meja perundingan segala kekuatan masing-masing dan bersetuju untuk ya mengenepikan perbezaan ya, khususnya perbezaan yang menyebabkan kita berbalah ya, bersangka buruk dan sentiasa di dalam keadaan curiga mencurigai. Tak boleh kita nak buat kerja macam tu. Dan tentu sekali akan berlakunya kesilapan, akan berlakunya ya insiden-insiden yang mana mungkin adanya ya gurauan yang terlebih ataupun ya ketidaksensitifan kita. Bila itu berlaku, apa yang harus kita buat adalah dengan komunikasi asertif pula. Ya, kita tak boleh gunakan cara komunikasi pasif. Orang dah pejak-pejak kepala kita pun biarlah, sabar je lah. Tak boleh. Ya, kalau ada orang yang mengambil hak kita kena juga bertegas. Ya, tetapi ada caranya. Maka dengan itu,
dalam keadaan-keadaan yang adanya ya kesilapan dan juga adanya persekitaran dan perbalahan ini, dia boleh terus diatasi dengan semangat muhibbah, semangat saling kasih mengasihi. Kerana dalam kelompok ini, apa yang lebih utama bukanlah tentang mereka. Lebih utama adalah apa yang harus kita buat untuk kita. Jadi untuk ada keharmonian, kita ada give and take. Orang sana tarik, kita kendurkan tali kita. Apa ada masa kita yang tarik, orang lain pula kena kendurkan. So itulah sebenarnya yang berlaku dari sudut dinamik ya, masyarakat majmuk, rencam dan pelbagai. Dan Dr. Har sebenarnya ada satu pengharapan yang sangat tinggi ya dengan Malaysia ni. Ya, syaratnya tidak ada orang yang terus menerus ya, kelompok ya, ahli politik yang terus menerus mahu kita berada di dalam ya kita punya kepompong masing-masing dan saling mencurigai dan kerana itu menjadikan kita lebih mudah untuk dieksploitasi dengan politik perkauman. Ya, sampai bila pun tak tahu, walaupun kita dah merdeka lebih 60 tahun. Jadi agaknya sampai masa di mana kita melihat rakan kita yang pelbagai itu bukan sebagai musuh kita ya, atau sebagai just kawan biasa yang kita terpaksalah terima hakikat dia ada Tuhan walaupun hati kita tak suka, tapi kita melihatnya tu sebagai Allah ya, dia adalah kekuatan saya sebagaimana saya juga adalah kekuatan bagi dia. Ya, apa agaknya denominator ya persamaan yang mengikat kita, iaitu kewarganegaraan kita sebagai rakyat Malaysia. Ya, jadi oleh sebab tu ya mungkin kita nak bagi tahulah ya, sebenarnya rakyat Malaysia sangat sudah mampu untuk secara matang ya mengutamakan keharmonian itu ya. Jadi kalau boleh kita nak bagi tahu, tolonglah jangan perkecilkan usaha kita ya, jangan jadikan kita seolah-olah kita ni mudah sangat nak diperdaya ya. Sebenarnya di kalangan rakan-rakan kita yang mungkin bukan sebangsa seagama dengan kita, mereka juga nakkan kedamaian, keharmonian ya, ketenteraman hidup. Takkan kot ya kita saja yang nak, orang lain tak mau ya. Dan dalam konteks ini pula ya, kita mestilah menjadi elemen ataupun unsur yang akan ya menjadikan kepelbagaian kita kekuatan, bukannya ya satu yang berbahaya. So tak rasa tu saja dulu, insyaAllah ya, kita akan bertemu lagi lah episod yang akan datang ya. Tak minta maaf ya sekiranya ada apa-apa yang tidak bertepatan ya, atau yang tersilap ya, dan sekali itu datang daripada kelemahan Dr. Har, dan yang segala yang baik yang bermanfaat itu sebenarnya adalah ya mutiara yang datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala ya, segala kebaikan itu. So Dr. Har berundur dulu ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama membina masyarakat rahmah, TV